Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Rosni. Kami dari kumpulan 9 yang terdiri daripada saya, Fajriah Husna dan juga sahabat seperjuangan Sharifah Nur Hasni, Nur Saliza, Nur Izzati dan juga Hidayatul Umairah akan membentangkan kepada doktor berkenaan dengan RPH dan juga BBM yang telah ditugaskan kepada kami. Okey, baik. Jadi terlebih dahulu saya akan perincikan berkenaan dengan RPH yang telah kami laksanakan. Okay, di mana kami telah memilih subjek Bahasa Melayu tahun 5 yang berlangsung selama 30 minit. Okay, dan tajuk dan topik yang telah kami pilih bagi subjek ini adalah golongan kata nama. Okay, subtopiknya pula ialah berkenaan dengan kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Okay, baik. Beralih kepada objektif pembelajaran pula. Okay, bagi topik ini, yang pertama objektifnya adalah di akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami definisi golongan kata nama. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti 10 perkataan daripada setiap jenis kata nama. Dan yang ketiga, pelajar tahu cara perbezaan penggunaan golongan kata nama. Okay, baik. Kita beralih pula kepada set induksi bagi topik ini. Okay, di awal kelas, guru akan memberikan salam kepada para pelajar. Kemudian, guru akan menunjukkan beberapa gambar melalui tayangan video Canva dan pelajar diminta menyebutkan perkataan yang tertera. Kemudian, pelajar diminta untuk meneka topik pembelajaran pada hari tersebut dan setelah itu barulah guru menerangkan objektif pembelajaran pada hari berkenaan. Di sinilah, doktor, kami telah mengaplikasikan bahan bantu mengajar yang ditugaskan kepada kami bermula pada set induksi di mana seperti yang saya sebutkan tadi, sewaktu guru menayangkan video Canva. Video Canva tersebutlah adalah BBM yang telah kami hasilkan. Okay, baik. Hasni boleh tunjukkan video Canva? Okay, baik. Di sini saya akan perincikan kepada doktor kenapa kami memilih Canva sebagai medium untuk hasilkan bahan bantu mengajar ini. Okay, baik. Seperti yang kita sedia maklum, Canva adalah satu tool reka bentuk yang sangat memudahkan para guru dan sesiapa sahaja yang ingin membangunkan apa-apa sahaja bahan kreatif. Ini kerana elemen-elemen yang terdapat di dalam Canva sangatlah menarik dan sangat membantu pelajar untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Di samping itu juga, sekiranya kami memilih Canva ini, ia telah menjimatkan masa kami untuk menghasilkan bahan bantu mengajar. Boleh tunjukkan slide seterusnya. Okay, pada set induksi inilah seperti yang saya sebutkan tadi, di mana guru memaparkan video Canva ini kepada pelajar. Okay, dan di sini tertulis, jom kita lihat gambar-gambar berikut. Dan sini boleh tunjukkan gambar. Okey, jadi di sinilah guru memaparkan gambar-gambar seperti harimau, rumah, polis, telefon bimbit dan sebagainya kepada para pelajar untuk memudahkan pelajar mendapat gambaran awal berkenaan topik yang ingin disampaikan oleh guru. Okay, seterusnya berkenaan dengan set perkembangan pula, saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, semasa set perkembangan ni kami mencadangkan selama 30 minit. Tapi untuk set perkembangan bagi penerangan saya membuat selama 15 minit. Okey, yang pertama, guru menerangkan topik yang akan dipelajari oleh pelajar iaitu golongan kata nama. Okey, yang kedua, guru menjelaskan definisi golongan kata nama. Okey, yang ketiga, guru mengemukakan 3 jenis kata nama iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Okey, seterusnya guru meminta pelajar untuk memberi contoh bagi setiap jenis kata nama. Okey, melalui yang ni kami menggunakan pentafsiran formatif. Maksudnya sedikit penglibatan pelajar mengenai contoh kata nama yang boleh digunakan dalam pembelajaran ini. Okey, alat bantu mengajar yang kami gunakan iaitu persembahan video Canva. Guru akan memaparkan persembahan video Canva ni di hadapan pelajar lah. Okey. Okey. Okey, yang ni untuk set perkembangan, kami akan menggunakan modul inovasi Canva ni untuk menerangkan jenis-jenis kata nama. Okey, yang ni. Okey, seterusnya. Okey, kami akan menerangkan kata nama am. Okey, kami menerangkan apa itu definisi kata nama am serta contoh-contoh dia.
Okey, selepas tu kami akan menerangkan kata nama khas, definisi dia serta contoh. Okey, seterusnya kami akan menerangkan kata ganti nama berserta dengan contoh dia. Okey, macam ni. Okey, selepas pelajar mendengar video ni, guru akan meminta sedikit penglibatan pelajar lah untuk macam menyatakan setiap kata nama ni, macam contoh-contoh dia. Okey, seterusnya saya pergi kepada set pentaksiran. Okey, seterusnya adalah fasa pentaksiran. Okey, pada fasa ini pengukuhan telah diberikan. Yang pertamanya, di sini setiap pelajar tu menerima satu lembaran teks silang kata, dan yang kedua, pelajar ni akan melakukan tugasan iaitu teka silang kata yang mengandungi 3 golongan kata nama. Pelajar juga akan diberikan ganjaran jika mereka dapat menghasilkan tugasan dengan pantas dan cepat. Maka oleh itu guru akan menjalankan tugasnya sebagai fasilitator lah. Okey, di sini fasa pentaksiran yang digunakan ialah fasa pentaksiran formatif di mana pembelajaran secara berterusan. Oleh itu, fasa pentaksiran ini telah digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid dan juga pencapaian murid. Oleh itu, penjelasan daripada arahan daripada guru telah dilakukan dan juga tayangan video untuk penjelasan pentaksiran ini juga, pengukuhan ini juga telah dilakukan. Sepertinya dengan menunjukkan gambar silang kata, latihan injektif macam ni, teka silang kata. Okey, seterusnya dengan menunjukkan gambar iaitu silang kata. Okey, guru juga akan menjelaskanlah dan memberi lembaran kerja. Seterusnya, peneguhan positif juga telah diberikan dengan menyatakan sekiranya pelajar dapat menjawab, maka akan dapat hadiah. Okey, seterusnya. Okey, fasa seterusnya ialah fasa penilaian. Penilaian dalam pendidikan merupakan suatu proses mentaksir sama ada kuantiti atau takat sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. Sebagai contoh, sekiranya objektif pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti 3 jenis golongan kata nama, maka objektif pembelajaran pada hari itu telah dicapai. Okey. Yang pertama, pada fasa penilaian, pelajar dipilih secara rawa untuk menerangkan hasil dapatan daripada aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, guru membuat penilaian bagi setiap pelajar melalui jawapan tepat yang mereka perolehi. Menerusi penerangan hasil dapatan daripada pelajar dan penilaian guru terhadap tugasan tersebut. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam fasa penilaian ialah buku latihan. Seterusnya kita lihat slide gambar. Pada fasa penilaian, guru akan memaparkan slide jawapan teka silang kata. Dalam fasa ini, guru dan murid akan saling bekerjasama untuk mencari jawapan bagi aktiviti teka silang kata yang sebelum ini dalam latihan pengukuhan. Jadi ini adalah jawapan-jawapan yang didapati untuk aktiviti tersebut. Okey, seterusnya. Baik, pada penghujung kelas, cikgu akan merumuskan pada fasa penutup. Pelajar dan guru akan buat rumusanlah tentang golongan kata nama yang telah dipelajari, iaitu golongan kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Okey, pelajar diberikan tugasan di dalam buku teks sebagai kerja rumah berkaitan pembinaan ayat golongan kata nama. Untuk mengukuhkan lagi apa yang telah dipelajari pada hari tersebut, guru memberikan tugasanlah kepada pelajar untuk dibawa ke rumah, di mana pelajar akan membina ayat melalui kata nama yang telah dipelajari. Okey. Dan juga pada
pengakhiran kelas ni, guru juga akan menggunakan BBM yang telah dihasilkan untuk merumuskan hasil pembelajaran lah. Jika dilihat di sini, guru ada menerangkan secara ringkas apa itu golongan kata nama untuk merumuskan pembelajaran pada hari tersebut. Okey, nilai yang didapati dalam RPH yang dihasilkan ialah kerjasama, kasih sayang, kecekapan dan kerajinan. Manakala strategi yang diketengahkan dalam RPH ini adalah teori tingkah laku atau juga dikenali sebagai teori behaviorism, di mana kita lihat guru memberikan ganjaran kepada pelajar apabila pelajar tu mampu menjawab terkeselang kata itu dengan tepat dan pantas. Jadi sini cikgu mempraktikkan kaedah peneguhan positif di mana dengan harapan bahawasanya pelajar akan mengulangi sikap buat kerja cepat dan yang tepat itu berulang lagi pada masa hadapan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.